Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni kita dalam satu rancangan, satu episod, satu apa nak abang tak tahu. Tetapi malam ni dalam kita mengisi masa musim kita kuarantin di rumah ini, musim COVID-19, maka saya berhasrat nak buat satu segmen dengan tuan-tuan selain daripada segmen yang saya dah janjikan sebelum ini itu, iaitu pembacaan kitab Rihlatus Sirafi. Itu sedang berlangsung juga. Cuma kali ini saya buat untuk tuan-tuan satu perbincangan tentang yang saya samakan sebagai segmen Bedak Sejuk, SBS. Okay, kita akan membincangkan pada malam ini berkenaan dengan perjalanan Ibnu Battuta, The Journey of Ibnu Battuta. Okey, baik. Jadi malam ni saya dah lukis peta ni, tak tahu jadi tak jadi, bentuk lebih kurang ke atau mana ke apa. Tengok sekali saya try explain tengok macam mana. Puas rodek dah lukis ke mana pun tak tahu, tapi sedikit gambaran mungkin tuan-tuan boleh nampak lah. Ini peta dunia yang menurut saya punya ilham. Tapi nampaklah ini China, ini masuk segala Asia Tenggara, Malaysia, ini apa, Indonesia, ini India, ini Oman, Yaman, Saudi, di sini ada Mesir kan. Boleh nampak sikit Algeria and so on. Di situ Canada, Denmark dan Mexico and so on. Ini Australia, Afrika and so on. Jadi malam ni kita nak ceritakan tentang perjalanan Ibn Battuta dan kita nak kenal siapakah Ibn Battuta, insya-Allah. Malam ni bersiaran di beranda rumah saya sepana kita kena berkabung pula dah. Kita kena restricted movement ini. Kita berkampung di rumah, maka sambil nak mengisi masa itu, maka saya kira sesuailah untuk kita melakukan perbincangan, homework dan ulang kaji, meneliti karya-karya besar para ilmuwan kita yang terdahulu. Dan ini antaranya yang ditinggalkan oleh mereka, dan ini antaranya akan kita kaji. Malam ni kita akan mengkaji catatan penulisan perjalanan Ibnu Battuta, satu orang tokoh pelayar dalam dunia Islam, seorang qadi, seorang duta, seorang pelayar, seorang pejuang yang kita akan tengok nanti throughout the story perjalanan dia macam mana. Okey. Dan Ibnu Battuta ni seorang daripada, tak silap saya, Morocco. Kalau bukan Morocco, di Tunisia. Kita akan tengok nanti, insya-Allah saya akan berpandukan kepada buku perjalanan dia, apa yang dia temui dan sebagainya. InsyaAllah. Semoga ia menjadi pedoman kita bersama. Jadi malam ni saya menggunakan pakai buku karangan, ditulis di sini, Imam Ahmad Ibn Nizar. Tak tahulah siapa dia. Tokoh Islam yang banyak berjasa kepada dunia. Saya nak petik malam ni sedikit penulisan beliau tentang Ibnu Battuta, dan berdasarkan pembacaan saya yang sebelum-sebelum ini, kita nak kaji tengok Ibnu Battuta macam mana, perjalanan macam mana. Sebab tu saya lukis peta di sini. Sebab kita nak go through satu-satu perjalanan dia, insya-Allah malam ni, dalam tempoh yang saya tak tahu berapa lama, tapi kita nak go through perjalanan dia. Okey, jadi insya-Allah jom kita tengok setakat mana yang boleh. Nak terbalik. Maka saya nak baca dulu biodata dia. Okey. Ibnu Battuta dikenali sebagai Muslim penjelajah terbesar dalam sepanjang sejarah. Yalah, okey. Jarak perjalanan yang ditempuhi oleh Ibnu Battuta adalah 75,000 batu. Okey, rekod yang tidak ada pesaing menurut penulis ini. Okey, apa Ibnu Battuta pernah melintasi Jaziratul Arab, kemudian dia kata Eropah, kemudian Asia dan Afrika. Okey, bahkan tokoh-tokoh yang semisal dengan dia daripada benua barat macam Marco Polo and so on, itu Magellan and so on, tu tak dikatakan dia sebaris dengan geng-geng ni. Tapi kalau tanya saya, dia lebih hebat lah sebab dia lagi lama. Okey, dengan keterbatasan yang diperlukan. Sebab kita akan tengok nanti sepanjang pembacaan saya tentang Ibnu Battuta, dia bukan sahaja seorang pelayar, tetapi dia seorang pengembara. Bermaksud ada laluan dia lalui ikut darat, ada laluan dia lalui ikut laut. Dan Ibnu Battuta lebih menarik berbanding Magellan, berbanding Marco Polo, kerana dia terlibat dalam kerajaan. Dia pergi kepada kerajaan ini, dia ada menyumbang kepada kerajaan ini. Dia pergi kepada kerajaan itu, dia ada terlibat dalam kerajaan itu. Dan dia pergi kepada tempat ini, dia berguru di tempat ini dan sebagainya. Maka satu benda yang bagi saya menarik, pasal
Dia bukan pi mengembara, bukan dia just backpack mengembara selfie ambil gambar, no. Tetapi dia, kalau tempat itu perlu berguru, dia pergi berguru. Bahkan dia pergi ambil sanad hadis and so on, pernah pergi berguru dengan para imam di sana, dan pernah menjadi qadhi, pernah menjadi wazir dalam satu kerajaan yang direntasi. Hebatlah Ibnu Battuta ini. Maka kita akan bacakan kisahnya insya-Allah. Baik. Ibnu Battuta lahir pada 24 Februari. Siapa tahu lahir sama dengan dia. 1304 Masihi. Di daerah Tengiz, Morocco, Afrika Utara. Morocco macam saya kata tadi, Maghribi. Dia masih keturunan suku Barbar di Lawata. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah Al-Wati Al-Tanji, dan dibesarkan dalam keluarga yang cerdik dan pandai. Keluarganya dikenali membekalkan ahli fiqh dan ramai yang menjadi qadhi. Semasa kecil dia banyak belajar fiqh dan sastra. Dia termasuk orang yang tekun, cerdas dan berwawasan. Tak apalah. Baik. So perjalanan Ibnu Battuta bermula bila? Kita nak baca, kita nak biang tu. Perjalanan dia bermula, saya nak bergerak. Nampak? Sakit lah. Okay. Perjalanan Ibnu Battuta bermula pada 1325 Hijrah Masihi. Ibnu Battuta pergi meninggalkan Tengiz dan menuju ibadah haji. Sewaktu itu dia berusia 21 tahun. Dia menyeberangi Tunisia dan hampir seluruh perjalanannya dilakukan dengan berjalan kaki. Okay. Maknanya daripada sini, okay, kita katakanlah saya nak buat, saya gantung di sini boleh ke? Macam tu. Dia improvise. Okay. Katakanlah, okay, sekarang ni dia berada di Morocco. Pada usia dia 21 tahun, dalam tahun 1325, dia melakukan perjalanan pertama sekali. Ibnu Battuta ni, dia nak pergi mana? Dia nak pergi buat haji. Umur berapa? 21 tahun. Dan dia tak tunggu kuota dan sebagainya lah. Tapi dia terus pergi jalan kaki. Daripada Tunis. Okay. Kalau sudah di sini, berada sini lah. Boleh katakan di sini lah. Okay. Dia berjalan kaki. Ke Mekah. Perjalanan awal dah. Tuan nampak tak? Okey. Dia menyeberangi sungai Tunisia dan berjalan kaki. Okey. Ibnu Battuta tiba di Alexandria, Iskandaria, dan menghadap Sultan Iskandaria. Disebabkan perjalanan yang ditempuhnya begitu jauh, Sultan Iskandaria memberinya wang untuk bekalan perjalanan. Dia pergi ke Mekah melalui Kahirah, Aidab sehingga Laut Merah. Namun laluan itu ramai penyamunya. Dia pun kembali ke Kahirah dan meneruskan perjalanannya melalui Gaza. Okey, so kalau macam tu kita faham. So asal perjalanan beliau, azan, kita pause. Tadi azan, kita berehat sat. Ni kita sambung balik insya-Allah. Okey. Saya nak sambung penceritaan kita tentang Ibnu Battuta. Tadi duduk macam mana ni? Macam ni. Okey. Maka tuan-tuan, pada tahun 1325 dia berhasrat nak pergi ke Mekah. Tapi dikatakan dalam catatan ini, pertama sekali dia melalui Mesir. Mesir di mana? Di sini. Dia nak pergi ke Iskandaria. Dia pergi ke sini. Okey. Jalan kaki tuan-tuan. Dia seberang Tunisia. Sebab dia masuk ke Tunisia sampai ke sini. Iskandaria di Kahirah ni. Okey. Kemudian dia berhasrat nak pergi, dia nak cross ni Laut Merah, kat sini Laut Merah. Dia nak cross nak pergi ke Mekah. Mekah di sini. Plan nak pergi sini. Tetapi kerana ramainya penyamun di situ, maka dia tak jadi. Okey. Dia tak jadi. Maka dia pun kembali ke Kahirah. Dia naik atas balik. Okey. Dia pusing ke mana? Melalui Gaza, Palestin, Hama, Halab dan Damaskus. Akhirnya dia sampai ke Mekah. Dia pusing ke atas balik. Dari sini dia patah balik ke atas ni, ke Palestin semua ni. Dia naik balik. Sampailah dia ke Mekah. Maka dia sampai ke Mekah pada tahun 1326. Okay. So for the first time dia sampai Mekah tahun 1326.
Maka dia pun mengerjakan ibadah haji di sana. Dia kerjakan ibadah haji dan masa dia sampai tu, dia mula lagi. Bila sampai satu umur dia 22 tahun, maka dia terkejut. Pertama kali dia melihat bagaimana banyaknya orang Islam, berbeza budaya, berbeza bahasa, berbeza warna kulit. Maka dia merasakan mungkin di luar sana lagi banyak lagi kebudayaan Islam. Masa tu Islam kan merentasi dunia, Islam mengkontrol dunia. Maka dia merasakan datang satu keinginan kepada dia untuk mengembara, nak melihat lagi kebesaran alam, melihat lagi kebesaran Allah Ta'ala dan melihat lagi kaum-kaum dan bangsa lain yang datang seluruh pelosok dunia ke Mekah ni. Mungkin di luar sana lagi ramai lagi kehidupan yang ada. Maka dia pun start perjalanan dia. Okey? Baik. Maka di sanalah bermula perjalanan dia. Disebut di sini, beliau memulakan penjelajahannya. Ibnu Battutah menyeberangi gurun pasir Arab dan sampailah dia ke Persia. Iaitu hari ini Iraq dan Iran lah. Di Teluk Parsi, di Parsi. Okay. Di sana dia sekali lagi pergi ke Damascus menuju ke Mosul dan kembali ke Mekah. So, daripada Mekah ni, okay, kalau tuan-tuan boleh faham saya punya peta, ini India. Ini India. Ini India. Okay, saya buat I kat sini lah. India. Yalah, okay, ini India. Okay, di sini Afghanistan, Pakistan, Iran kat sini Iran. So, Iraq. So, daripada Mekah, for the first time dia berjalan kaki merentasi gurun, dia mai ke sini. Ke Parsi. Jalan kaki tuan-tuan. Jalan kaki. Kemudian dia patah balik, naik ke atas. Dia pusing segala Damascus semua, dia patah balik. Dia mai ke Mekah kali ke dua kali dia buat haji. So dia kembali ke Mekah pada tahun 1330. So for the first time dia pergi haji 1326. Second time dia pergi haji tahun 1330. Okey. So perjalanan daripada sini ke Mesir, patah balik naik, pusing ke Palestin, turun ke Mekah buat haji. Dia jalan kaki balik keluar, jauh tuan-tuan bertahun ni, masuk ke Damascus balik, Damsyik balik and so on, pusing sampai ke Mosul, sampai ke Iran, di Parsi, naik balik ke Iraq di Mosul, pusing balik, dia pergi ke Mekah kali kedua. So maksudnya perjalanan dia ni, kita boleh baca pemikiran dia, manhaj dia adalah for the first journey dia ni, dia just nak tahu dah di luar sana ada apa lagi. So dia jalan kaki lah, jalan mengembara pergi ke sini. Dulu kan tidak ada visa, so senang. Dia pergi di mana pun masih lagi oleh orang Islam. So dia tak takut sangat. Itu kehebatan bila Islam ada khilafah kan. So dia pusing. So okay, dia dapat dah macam ni kehidupan di Parsi and so on. Masa tu pun Parsi pun subur. Atas ni ada Naisabur and so on kan. So okay, subur menarik. Maka dia patah balik ke Mekah balik. So Mekah sebagai dia punya base. Lepas tu bila dia dah pergi Mekah kali kedua ni, dia duduk sana 3 tahun. Okay. Dikatakan duduk di Mekah masa kali kedua ni, dia duduk 3 tahun. Sebagai jadi base dia. Dia duduk di Mekah selama 3 tahun, dia rasa macam okay, aku dah ready, aku nak teruskan perjalanan yang lebih jauh. Ini orang yang dia sentiasa, kalau dalam bahasa Umar Abdul Aziz, dia kata tawaqah. Dia sentiasa tak puas hati dengan apa yang dia dah buat. Ini satu sikap yang baik. Kita jangan cepat puas hati dengan pencapaian kita. Kena sentiasa rasa macam ini belum cukup, aku nak buat lagi, aku nak buat lebih, I want to do better. Tawaqah. Maka dia pun rasa macam tu. So daripada Mekah kali kedua ini, dia meneruskan pelayaran dia ke Somalia menuju ke pantai Afrika Timur, termasuk Zela dan Mombasa. Okey. Maknanya daripada Mekah ni dia pergi ke Somalia, kemudian dia meneruskan perjalanannya ke Oman dan ke Hormuz, Teluk Persia. Maksudnya dia within yang ni. Okey, kemudian dia pergi ke Oman. Ada yang ini Oman dengan Yaman kan. So di sini kemudian dia nak cross Teluk Parsi, nak pergi ke Teluk Parsi di sini. Dia belayak di sini. Okey. Teluk Parsi no, Asad. Okey, bukan, dia tak cross lagi. So kali kedua ni dia main ikut sini. Okey, ikut Afrika. Dia cross balik ikut Afrika. Okey, dia nak tengok apa yang ada di belah Afrika. Dia dah cover belah sini dah. So dia nak cover belah sini balik. Then dia patah balik untuk buat haji kali yang ketiga. Ingatlah, kali ketiga dia buat haji. Tu bila? 1332. Okey. Mula dia dah cover sini, patah balik. Aku dah cover belah sini dah, belah timur ni, tengok belah sini pula. So dia pergi belah sini balik. Pergi belah Afrika, dia patah balik dan dia kembali pula ke Mekah.
So perjalanan dia masih dalam range Mekah sebagai center. Okey. Dan dia kembali buat haji di Mekah pada tahun 1332. Dia sempat ke buat haji ya, zaman tu bukan kena duduk 3 bulan macam sekarang kan. Haji bukan sampai 3 bulan, sebulan 2 bulan tu kan. Tak kena buat pada hari-hari tertentu saja, 4 hari saja kan. Okey. Maka dia berehat sebentar di Mekah. Okey. Setelah dia duduk buat haji di Mekah kali ketiga tahun 1332, dia nekat untuk pergi lagi jauh. Maka dia kembali mengharungi laut, iaitu Laut Merah. Okey, daripada Mekah ni dia cross Laut Merah. Okey. Melalui Sungai Nil, Hulus, Kahirah, Syria dan tiba di Landiqiyah. Okey. Maknanya di sini lautan ni saya tak buat detail lah. Di sini laut hitam, Black Sea. Okey. So daripada sini dia cross Laut Merah. Okey, kemudian dia melalui jalan sini, dia cross balik lautan, dia jalan kaki, dia ambil balik ayak, dia ambil balik laut. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke Chandler di sini. Okey, di India. Perjalanan dia. Okey. Tidak lama berselang Ibn Battuta meneruskan perjalanan darat. Bila dia sampai di sini, dia jalan kaki balik. Tengok yang laut saya buat garis, yang jalan saya buat titik. Dia jalan kaki balik. Okey. Meneruskan perjalanan darat di Jazirah Anatolia sampai akhirnya tiba di Sinop, sebuah pelabuhan di Laut Hitam. Dia jalan kaki sampai di sini. Sinop. Ini laut ni. Okey, laut hitam. Okey, Black Sea di sini. Okey, nampak ada range dia. Okey. Tak apa. Tengok di sini kita dapat tengok manhaj dia. Peringkat awal dia cover tu tempat-tempat terdekat. Okey. Rasa macam jauh sikit, lama sikit dia balik pergi Mekah balik. Dia keluar jalan sikit dia balik pergi Mekah balik. Tengok yang kali ketiga ni macam mana. So dia dah stop dekat Laut Hitam, di pelabuhan di Laut Hitam. Lalu dia naik kapal menuju ke Kafar, menyeberangi Laut Azro. Dia cross, ini di pelabuhan di Laut Hitam. Dia naik kapal, dia cross mai ke sini. Okay, ini kawasan mana? Ini dah Eropah, ini Rusia. Okey. Ini Rusia, ini China. So dia pergi di mana ni? Dia menuju ke steppe di Rusia Selatan, dia parking di sini. Okey. Dan bila sampai di situ, dia meneruskan perjalanan ke utara. Dia naik lagi jalan kaki ke utara, ke arah sini. Di sanalah dia merasakan musim panas yang terlalu pendek. Okey. Di sini Denmark, tuan-tuan, Denmark. Okey. Kemudian dia berhasrat nak pergi tengok, dia panggil sebagai Dark Land, tanah gelap. Tanah gelap tu terletak dekat area ni. Paling utara Rusia. Dia plan nak pergi ke sini. Okey, tetapi dia tak mampu pergi. Dia stop di tengah jalan sebab terlalu sejuk. So dia stop, dia cancelkan. Tidak, dia plan nak pergi sini. The Dark Land, tanah yang gelap, yang tak ramai orang mampu sampai. Okey. Kemudian Ibn Battuta daripada sini dia stop kat sini. Okey. Dia pergi mana? Dia kembali ke Balgar dan dia diminta mengiringi permaisuri Sultan Uzbek Khan Khaltun Pailen ke Constantinople. Okey. Maka dari sini dia kembali ke sini. Okey, ke kawasan Kyrgyzstan semua ni. Daripada sini dia diminta oleh permaisuri Sultan Uzbek Khan, iaitu Khaltun Pailen, untuk pergi Constantinople. Sebagai apa ni? Sebagai pengiring. Maksudnya kerajaan Byzantine, maka dia pun pergi. Dia pun jalan kaki, dia pengiring pergi ke Turki. Di sini Turki. Okey, Turki di sini. Di sini Spanyol lah. Okey, Turki. Okey. Nampak ni perjalanan dah ni. So di sini dia stop. Saya buat hentian dia lah. Okey. So, dia menghadap Maharaja Byzantine dekat sana. Dia sebut di situ Maharaja tu nama Audronicus yang ketiga. Di Byzantine, Ibn Battuta kembali ke Senai untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Uzbek Khan. Okay, lalu dia menuju ke Bukhara, Persia Utara. Daripada sini, dia mai ke Bukhara. Lepas tu dia pergi Afghanistan. Mana saya berhenti tadi? Dia hilang ni.
Dan di sini dia pergi ke Afghanistan, Kabul sini. Seterusnya lelaki ini Marco Polo pula dah. Ibn Battuta menyeberangi sungai Sind dan sampai ke Bakar, kemudian berjalan ke kota Uja. Kemudian dia sampai ke sungai Indus. Okey, dan meneruskan perjalanan dia ke Delhi. Okey. So dia cross lah, dia mai ke India ni. Dari sini dia naik, dia dah masuk benua India, masuk segala Delhi semua ni, jalan kaki. Okey. Buat perjalanan dia ni. Okey. Okey, Delhi saya tak sure di mana, tapi ni India, katalah let's say lah Delhi di sini kan. Okey. Setibanya di Delhi, di negara India, okey, Ibn Battuta telah singgah, okey, di Delhi, dan masa itu Delhi diperintah oleh Sultan Muhammad Tughlaq ataupun Sultan Muhammad Tughlaq disebut sebenarnya cerita dalam siri sebelum ni. Okey, Tughlaq. Okey, dia tinggal di Delhi ni selama berapa tahun? 8 tahun. Okay, 8 tahun di sini. Di Delhi. Kemudian Sultan Muhammad Tughlaq ataupun Tughlaq ini lantik dia menjadi duta besar kerajaan, untuk menjadi duta besar kerajaan pergi ke China. Okey. Tetapi malangnya dalam perjalanan dia telah dirompak. Ares ni dia nak pergi ke China di sini, dia telah dirompak. Kemudian harta semua dirampas. Disebut dalam catatan ni adalah berkat pertolongan seorang lelaki misteri. Tak tahu siapa dalam area ni. Okey, dalam area ni ada seorang lelaki misteri yang tolong dia. Okey, tak tahu siapa. Okey, maka dia berjaya bebas daripada gangguan itu, dan dia kembali berlayar menuju ke Calicut. Okey, itu Calcutta lah. Katalah di sini dia sambung pelayaran dia naik kapal mai ke sini. Okey, kat sini, masa kat sini dia kembali diuji, semua barang dia musnah, kapal dia tenggelam. Okey. So kapal dia di sini telah karam. Okey, dekat lautan ini. Mungkin lautan yang ganas ni kan lautan Hindi kan. Mungkin area ni kapal dia karam, maka dia nak kena dia simpan. Kalau kita bukan sampai sini lah, area sini je ni. Okey. Kemudian ataupun kalau kita kat sini, saya tak sure tuan-tuan tengok balik lah, saya bukan orang peta, tapi saya cuba nak bagi gambar, nak bagi nampak. Ke sini. Tengok perjalanan makin jauh dah. Okey. Pada tahun 1344, Ibn Battuta mengunjungi Sri Lanka. Lalu dia berlayar ke timur lebih kurang 43 hari. Kemudian tibalah dia ke Chittagong, Dhaka dan Sumatra. Daripada sinilah dia main ke Sri Lanka, Bangladesh semua ni. Dia naik kapal, dia lekuk Sumatra. Ni Sumatra. Ini Selat Melaka kan. Okey. Ini laluan dia. Dia pergi mana ni? Okey. Dia tinggal selama 15 hari di Sumatra. Dia singgah di sini saat. Dia jadi tetamu Sultan Malikul Zahir Sumatra. Kemudian nanti saya akan ceritakan pengalaman dari setiap tempat. Okey, kita bagi peta dia dulu. Okey. Dan meneruskan pelayaran di Sumatra dia kembali berlayar menuju ke tanah Melayu. Okey, daripada sini di Sumatra ini dia berlayar pergi ke Melaka. Okey. Saya tak Melaka lah, tapi tanah Melayu tak sure di mana dia sampai. Okey. Dan mendarat di Amoy, China. Kemudian di tanah Melayu ni dia teruskan perjalanan dia ke Amoy di China, kat sini. Perjalanan dia. Okey, bila sampai China, dia memutuskan untuk patah balik. So dia patah balik ke Sumatra, Malabar, India. Okey, so dia patah balik, perjalanan patah balik dia. Kelas ada warna lain. Ada warna lain. Oh, ada warna merah sini. So dia patah balik. Okay, daripada China ni dia patah balik. Allah. Ni whiteboard kau. Whiteboard.
So dari Cina dia patah balik disebutkan, dia patah balik lalu balik ke Tanah Melayu, Sumatera, naik ke Kolkata, Sri Lanka, Bangladesh, dia pergi balik India. Okey, lepas tu Laut Parsi, Oman. Laut Parsi sini, Oman, kemudian dia sampai ke Mekah balik untuk kali keempat. So 4 kali dia buat haji. Dia sampai Mekah semula pada tahun 1348. 4 kali dia buat haji. Kalau orang tanya Ibnu Battuta perjalanan dia berapa kali dia buat haji? 4 kali dia buat haji. Okey. Kemudian dia menunaikan haji. Okey. Selepas dia menunaikan haji kali keempat pada tahun 1348. Okey. Dia meneruskan perjalanannya melalui Baitul Maqdis, Gaza, okey, dia patah balik jalan tadi balik merah lah. Jalan balik. Habis dia buat haji kali keempat. Dia patah balik ikut Gaza, dia patah balik ikut Kairah semua ni. Kairah di sini ya, Alexandria kat bawah. Okey. Okey, sampai ke Tunisia, lintas sungai Tunisia dan kembalilah ke tempat asal dia balik. Okey. Pada tahun 1349, 8 November 1349. So dia tempat dia balik 1349. So perjalanan dia 1349 tolak 1326. 3 4 tolak 2 2 23 tahun perjalanan dia. Total perjalanan dia 23 tahun. Allahu Akbar. Hebatlah nong, belayak sampai 23 tahun. Bukan belayak saja, belayak dan ikut jalan darat. So dia sangat master lah dalam ilmu dunia ketika ni. So dia dah menghadapi ni semua ni. So kawasan ini semua dia dah cover. Timur, belah sini, Asia Selatan, Rusia, the dark line dia pernah cuba untuk sampai. Eropah dia pernah sampai, Turki and so on. So power lah perjalanan dia. So kita tengok dia dah cover berapa. 1/3 dunia dia telah cover dengan kaedah jalan kaki dan belayak. Okay, dan dia bukan setakat cover, dia pernah jadi duta, dia pernah jadi pengiring, dia pernah jumpa dengan sultan ini, jumpa sultan ini, dia pernah nanti perjalanan cerita detail. Bila dia sampai ke Baghdad itu dia berguru dengan siapa, dia sampai ke sini dia berguru dengan siapa. Okey, dia sempat juga pergi melazimi majlis hadis. Hebatlah. Okey, Ibnu Battuta ini champion lah. Okey, sekarang saya nak bacakan cerita pengalaman dia sepanjang belayar itu pula. Okey. Perjalanan panjang yang ditempuhi oleh Ibnu Battuta memang penuh bermakna. Banyak perkara yang dia alami, ragam kehidupan pun dia selami. Dianggarkan jarak perjalanan dia itu sejauh 75,000 batu, telah melampaui rekod perjalanan Marco Polo. Sepanjang pengembaraannya, dia telah mengunjungi hampir semua negara Islam di 3 benua iaitu Asia, Afrika dan Eropah. Juga seringkali dia bertemu dengan para pemimpin negara. Sungguh banyak pengalaman yang menarik untuk disemak, dia kata. Okey, macam kita kata tadi. Okey. Di antaranya, semasa perjalanan beliau ke daerah Afghanistan dan pegunungan Hindu di Kush ataupun di Kabul, dekat sini, semasa dekat sini, dia bertemu dengan seorang tua yang berusia 350 tahun dan giginya tumbuh setiap 100 tahun. Sebagai kipuan kat sini, gigi. Semasa di sini, dia jumpa dengan satu orang tua yang umurnya 350 tahun dan bila cukup 100 tahun, gigi dia semua habis dah luruh, dia naik balik sampai tahun pusingan kedua, umur dia 200 tahun, luruh balik. Naik balik sampai tahun 300, luruh balik, naik balik. Dia bertemu dengan lelaki tu di sini, di pergunungan India, kawasan Afghanistan, Kabul and so on. Dia jumpa dengan lelaki macam tu, lelaki pergunungan. Hari ni orang boleh kaji lah lelaki-lelaki yang tinggal di pergunungan ni, kekuatan mereka, panjang umur mereka macam mana kan. 350 tahun hidup dia, umur dia. So bagi saya tak pendek kot, tak tahulah. Okey. Tapi ni dicatatkan. Okay. Dekat daerah Sin, Ibnu Battuta juga melihat perkara yang menakjubkan. Dia melihat seekor badak buat pertama kalinya. Okey. Dalam masa kat daerah Sin di sini, dia bertemu dengan badak. Daerah Sin, dia bertemu dengan badak. Kat sini saya buat badak. For the first time. Okey. Okey. Okey, kemudian di Samira, dia juga bertemu dengan suku Samira yang berdiami daerah Janani. Tak tahulah area sini lah kot. Okey, area sini mungkin yang tidak mahu makan bersama orang lain dan tidak pernah berkahwin dengan orang luar. Okey, siapa yang follow segmen siri
Rihlatus Syarafi yang saya tengah nak buat sekarang ni, saya ada contoh juga. Sulaiman At-Tajir jumpa dengan suku yang tak berkawan dengan orang luar langsung. Mungkin suku yang sama, mungkin orang yang lain. Okay, tapi nampak di situ dia ada mutawatir di situ. Persamaan makna di situ. Mungkin orang yang sama, mungkin orang yang lain. Okay. Di Siwa Sitan, dalam daerah Sind, Ibnu Battutah juga menyaksikan pemandangan unik. Kota itu terletak di tengah gurun pasir yang luas. Tidak ada tanaman yang tumbuh di sana kecuali labu. Makanan penduduk daerah itu adalah sorghum dan kacang pi yang dibuat roti. Selain ikan dan susu kerbau, mereka juga makan sejenis cicak yang diawetkan. Dia pernah cuba memakannya namun merasa jijik. Dalam daerah sini dia jumpa orang yang cuma makan apa? Makan labu. Tak ada apa dah. Okey, dan makan cicak. Memanglah sampai sekarang lah. Pelik. Okey. Baik. Kemudian di Ajudahan, buat pertama kalinya Ibnu Battutah menyaksikan sati. Saya tak sure benda apa. Okay, semasa dia sedang berkunjung ke rumah Syekh Fariduddin, tiba-tiba orang ramai bergegas keluar. Dia pun tertanya-tanya dalam hatinya mengenai apa yang berlaku pada masa itu. Ternyata ada seorang Hindu yang baru saja meninggal dunia. Maka disediakanlah api untuk membakar jenazahnya. Juga yang lebih mengherankan, isterinya pun turut membakar diri. Maksudnya dalam daerah ini, saya tak sure lah scene ini pasal sempadan geografi berubah-ubah kan berentasi zaman. So saya sure Sin wal Hind. Kalau Hind itu di sini. Okey. Hind di sini, Sin di sini. Tapi mungkinlah dia masih lagi dalam daerah macam Tibet, macam ni lah. Mungkin kawasan inilah kot. Okay, dia belum betul-betul piau Cina yang macam ni kan. Di sini menyaksikan orang yang bila ada orang mati, bila berbakar mayat suami, isteri sekali bakar diri. Isteri tak boleh jadi balu. Dia sendiri, dia pun akan bunuh diri sekali. Tapi kalau si isteri mati, suami tak bakar diri. Okey, di sini juga dia bertemu dengan Syekh Fariduddin. Okey, go dengan Syekh Fariduddin sebentar. Okey. Kemudian ialah Sind, mungkin di sini kan masih lagi India kan. So dalam kawasan ini Bangalore and so on itu, maka dia sempat pergi ke Sungai Gangga. Dia turun balik sini di Sungai Gangga tengok cara orang Hindu mandi ramai-ramai, okey. Kemudian dia cerita dalam catatan Ibnu Battutah semasa dia pergi dekat Sumatera, okey. Pun menarik juga sebab semasa perjalanan ke Sumatera itu di area ini, okey. Dia menceritakan bahawa dalam perjalanan itu dia dan kawan-kawannya merasakan kuatnya angin yang segar. Kuatnya angin tersebut membawa kapal yang mereka tumpangi menyeberangi Laut Cina. Sehingga tiba-tiba mereka dikejutkan oleh angin kencang yang menggoncang kapal. Seketika cuaca berubah gelap. Maknanya daripada sini angin kuat tolak mereka ke Laut Cina. Laut Cina Selatan di sinilah. Okey, area ni. Kat area ni. Kemudian semasa dekat area ni, alamak. Semasa dekat area ini, dia pun dipukul oleh angin yang kencang yang menggoncang kapal di tengah-tengah ni. Saya tak tahu di area mana-mana, mungkin di area sinilah. Okay. Yang kencang, yang angin sangat kencang yang mengubah kapal dan cuaca pun berubah gelap dan hujan pun turun dengan sangat lebat. Perkara tersebut berlangsung terus-menerus non-stop selama 10 hari. Sehingga di sini ni mereka tak dapat tengok matahari. Kita jangan bayang macam lah kecil ya, besar tuan-tuan nak cross ni kan. So, kapal pun terus berlayar sehingga memasuki sebuah lautan yang tak dikenali. Mungkin dia kena pukul dia, ombak-ombak kapal dia pusing sampai ke sini. Satu kawasan yang dia tak tahu di mana. Okey. Mungkin dia ada area sini lah yang sepi lagi jauh. Okey, mungkin dia dekat area sini yang dia tak tahu di mana ni. Tak nampak tempat lain dah ni. Okey. Para penumpang pun resah. Mereka pun kembali ke China. Kat sini lah. Mereka pun plan nak balik ke sini ni. Plan nak balik ke sini. Pasal dia pun kat sini, dia tak tahu kat mana ni. Risau dah ni. Area mana dah ni. Ingat lah, bumi tu bulat. So, bila di sini bermaksud kat sana jugalah. Okay. So, dia pun sangat risau. So, kalau kat sini, kalau bumi tu bulat, so kat sini bermaksud kat sini juga. So, mungkin daerah mana ni? Mungkin Bermuda Triangle kah? Allah Ta'ala alam lah. Tetapi mereka tak tahu di mana. Maka mereka tersesat arah. Dan mereka pun pasrah. Selama 42 hari mereka terapung-apung di sini. Selama 42 hari buntu. Satu kawasan laut yang sangat luas yang mereka tak tahu nak tolak ke mana. Dia terapung-apung selama 42 hari di sini.
Okey, 42 hari di sini. Jauh lah tuan-tuan Lok lepas ni. Okey. Keesokan harinya semasa fajar, selepas 42 hari, mereka terkejut. Mereka terjaga esok tu, hari yang ke-43 mereka terjaga. Terkejut mereka bila mana mereka melihat ada sebuah gunung depan mereka. Tiba-tiba depan ini ada gunung besar. Depan mereka. Tiba-tiba pada hari ke-43. Out of silence. 42 hari gelap, tak ada nampak apa, ribut, tak tahu nak tak ramai, tak nampak apa ni. Ni dalam selukis nampak macam dekat, padahal jauh lah ni kan. So bila kita di sini bermaksud di sini jugalah bumi tu bulat. So hari ke-43 bila terjaga, tengok ada gunung besar depan kapal depa. Jam. Ke mana kapal kita belayar ni? Okey. Gunung itu berjarak 20 batu dari kapal yang mereka tunggangi. Mana dekat ya? 20 batu. Yalah di sudut kata laut macam dekat lah. Okey. Maka semua penumpang pun betul berdoa, ya Allah selamatkanlah kami. Gunung apa ni? Kemarin tak ada, kemarin dulu tak ada. Hari ni ada tiba-tiba main mana kan? Maka ternyata selepas mereka berdoa, Allah Ta'ala mengkabulkan permohonan mereka. Okay, angin berhenti secara perlahan, tetapi pasti suasana pun kembali tenang. Yalah, angin pun slow, makin terang, nampak semua, gunung tu tenang. Kemudian, yang anehnya, mereka melihat gunung itu meninggi. Gunung tadi itu meninggi. Gunung tadi ini meninggi dan terbang ke angkasa. Gunung tadi itu meninggi dan terbang ke angkasa, sehingga matahari yang sebelumnya bersembunyi di sebalik gunung tersebut kelihatan semula. Okey. Setelah diteliti semula, gunung tadi itu terbang hilang. Padahal masa gunung tu duk tahun ni besar ni, dia melindungi cahaya matahari, tak nampak. So bila gunung ni terbang hilang, maka bila dia pekaji tanya penduduk setempat dan sebagainya, lama kelamaan barulah Ibnu Battuta dapat jawapan, ini bukan gunung tetapi sebenarnya adalah seekor burung. Burung yang bernama Ar-Ruqu. Okey, Ar-Ruqu, burung yang sangat besar yang duduk di tengah lautan. Saya tak tahulah dah pupus ataupun ada lagi. Orang yang kaki duduk dalam laut yang merentasi laut-laut besar ni tahulah. Laut ini banyak lagi rahsia dia. Bukan kata dalam laut saja, atas laut. Dalam lautan yang sangat besar, banyak lagi rahsia yang tersembunyi. Tahta ataupun istana iblis di tengah lautan, itulah di Sahih Muslim. Jelas. Okey. Seandainya burung tersebut melihat kita, maka ia akan memakan dan menjadikan kita mangsa, kata mereka. Okey. Akhirnya mereka kembali ke Sumatera balik. Okey, dia kata setelah terapung-apung di laut selama 43 hari. Di Sumatera, khususnya di Laut Pasai, Ibnu Battuta disambut dengan Amir, Qadi Syarif Amir, Asy-Syirazi, Tajuddin Al-Asbahani dan beberapa orang ahli fiqh yang terkenal dalam alam Melayu masa tu. Dan diperintah ketika itu oleh Sultan Malikus Zahir. Sama catatan beliau dengan catatan Melayu. Sultan Malikus Zahir, kerajaan Sultan Samudra Pasai masa tu. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Mahmud adalah penganut mazhab Syafi'i. Betul lah. Dalam catatan kita pun sama, yang giat menyelenggarakan pengajian, perbahasan dan muzakarah keagamaan. Menurut Ibnu Battuta dalam catatan dia, Sultan Mahmud amat rendah hati dan dia berangkat ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat dengan berjalan kaki. Dia berjalan kaki main Jumaat. Ini dicerita dalam catatan dia. Setelah selesai solat, dia dan rombongannya biasanya mengelilingi kota untuk melihat keadaan rakyat. Bila balik main Jumaat, Sultan Mahmud akan ronda dulu tengok rakyat dia. Disebabkan terpikat, Sultan Abu Enam dari Morocco meminta Ibnu Battuta untuk menceritakan perjalanan dia kepada jurutulis Ibnu Jauzi. Seterusnya Ibnu Jauzi menulisnya dengan terperinci dan menyuruh hasil transkrip tersebut selesai pada Disember 1355. Kemudian tulisan tersebut dibukukan dan diberi judul Tuhfat An-Nuzar fi Gharaib Al-Ansar wal Ajaib Al-Asrar. Bermaksud hadiah bagi pemerhati yang meneliti keajaiban kota dan keanehan perjalanan. Buku ini kemudian yang dikenali dengan panggilan Ar-Rihlah Ibnu Battuta, ataupun kita hari ini sebut sebagai Rihlah. Saya ada satu di bawah. Rihlah, tapi dah bersih DBP tak salah, tapi saya beli tahun 2012 dulu. Dan tulisan tersebut begitu memukau dunia sampai ke hari ini orang-orang sejarah mengatakan tulisan itu merupakan tinta emas golongan sejarah
dan menjadi satu rujukan utama dunia juga dalam sudut geografi dahulu kala. Dan masih banyak lagi penulisan dan penemuan Ibnu Battutah yang belum diteroka oleh orang, yang belum ada jawapan. Macam burung tadi tu, macam manusia yang duduk di pegunungan yang hidup sampai 300 tahun, manusia yang tak bertemu dengan orang, tak makan dengan orang lain. Dan banyak lagi penemuan misteri oleh para pengkaji dan pelayar ini yang kita harus keluarkan balik, bincang balik. Dalam sudut moden ini di mana tempat itu? Siapa itu? Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, banyak lagi tempat atas dunia yang never discovered by us. Lautan-lautan yang pernah diteroka macam ni kan. Di sini, lautan di sini ni, di sini. Ni lautan-lautan yang tak sampai oleh kita lagi kan. Maka masih lagi luas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita di celah-celahan bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas ini? Maka kerana itulah fasiru fil ard. Berjalanlah kita di muka bumi. Okay, tengok kesudahan orang yang mendustakan ayat Allah, dan tengoklah, perhatikan semua nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya kira perkongsian pada malam ini insya-Allah mudah-mudahan menjadi teman kepada tuan-tuan sambil-sambil kita kuarantin duduk di rumah musim Covid ini. Jangan keluar. Duduk di rumah kerana kita takut kita menjadi salah seorang yang menerima virus ataupun penyebar virus. Mudah-mudahan dengan kita bekerjasama dengan kerajaan ini, kita dapat menghentikan rantaian virus yang sedang berlangsung dan melanda negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi negara kita daripada ancaman dan wabak ini. Wallahu taala alam. Kita akan bertemu lagi nanti dalam segmen-segmen saya yang sedang berlangsung itu, iaitu segmen Rehla Asyirafi. Jangan lupa follow channel The Ibnu Rijal untuk kita teruskan kajian-kajian kita yang lain. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.